الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد مسلمين مسلمات hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tajuk yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan daripada sepenting-penting barang, yakni perkara yang disuruh dengannya itu ialah hendaknya ia, yakni orang yang mengajar Al-Quran itu atau mengajar ilmu itu, menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada mengambil atau menjadikan Al-Quran sebagai alat buat mencari cara hidup dengannya, dengan Al-Quran. Satu tajuk Imam Nawawi bawa kepada kita dalam kitab At-Tibyan ni, kata Imam Nawawi, di antara perkara yang paling penting yang sepatutnya diambil berat oleh lebih-lebih lagi guru atau orang yang berkhidmat dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, atau guru yang mengajar ilmu-ilmu yang lain. Dan Imam Nawawi sebut secara khusus bahawasanya jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai alat perkakas untuk dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk dia mencari cara hidup dia di atas dunia ini. Maka kata dia, sesungguhnya telah datang riwayat daripada Abdul Rahman bin Shibil rahimahullah, telah berkata ia, telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bih wa la tajfu anhu wa la taghlu fih, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah kamu akan Al-Quran. Nabi kata bacalah Quran. Banyak dalam hadis-hadis Nabi kempen, seru, ajak kita suruh baca Al-Quran. Pastikan dalam kehidupan kita ada rutin, ada jadual kita duduk dengan Al-Quran. Sama ada kita bangkit awal sebelum subuh, kita ada masa 15-20 minit, setengah jam, beda duduk baca Quran. Atau saat lagi lepas daripada subuh, atau kita selalu ambil waktu duha, bak pencen, tak ada kerja apa dah, pukul 9, pukul 10, duduk dengan Quran. Ataupun malam sebelum tidur, bagi ada.
Dalam jadual harian kita, paling-paling tak ada sehari sekali, lebih baik 2-3 kali sehari dalam jadual kita duduk dengan Quran. Banyak dalam riwayat lain pun Nabi sebut, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, Nabi kata. Pasal Quran yang kamu baca akan datang pada hari kiamat, syafaat, tolong kamu, kesusahan kamu, dia akan tolong apa yang kamu, dia tolong kamu di akhirat nanti. Hak kita baca. Maka dalam hadis Nabi kata apa? Baca Quran. Tapi wala ta'kulu bih. Jangan kamu jadikan Al-Quran dan janganlah kamu makan dengannya. Makna janganlah kamu jadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk kamu cari makan. Makna guna Quran untuk kita cari duit. Apa benda aku boleh buat dengan Quran ni supaya aku boleh dapat keuntungan, supaya aku boleh dapat duit, supaya aku boleh dapat kesenangan. Makna kita cari pendapatan hasil dengan menggunakan Quran. Tak kiralah produk kita kah, jual apa kah, buat kerana Allah. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita kelebihan, Allah akan beri rezeki pada kita dengan sebab khidmat kita dengan Quran. Tapi jangan letak matlamat target kita, aku nak guna Quran ni supaya apa? Supaya sekian-sekian orang beli produk aku, supaya sekian-sekian orang main mengaji dengan aku boleh buat keuntungan, buat sumber pendapatan, alat cari makan dan sebagainya. Maka Nabi pesan kepada kita, wala ta'kulu bih. Janganlah kamu makan dengannya, dengan Al-Quran itu. Soal orang bagi itu lain, tapi kita yang meletakkan matlamat kita dengan Quran ini untuk cari kesenangan dan keuntungan dunia. Ini yang Nabi pesan. Imam Nawawi bawa satu tajuk, pesan kepada lebih-lebih lagi tok guru Quran, orang yang mengajar Al-Quran ini. Dan diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi, iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Nabi kata, bacalah kamu akan Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi yang mengajak kita suruh baca Quran. Pasal besar kelebihannya. Satu ibadat yang Allah kira tiap-tiap huruf tu pahala. Satu huruf tu dikira satu kebajikan. Satu kebajikan Allah gandakan 10. Bayangkan kalau kita habis khatam satu Quran, jutawan pahala yang kita dapat. Jutawan pahala kita. Tapi rugi sangat-sangat pasal kita tak rebut benda-benda ni. Kadang-kadang kita tak pegang pun Quran. Hak tak boleh Quran, tak berasa pun nak belajar Quran. Kena ada kesedaran ni. Bagi boleh Quran sebelum daripada kita mati, bagi boleh kita baca Quran. Mula daripada bawah. Kalau tak mampu start daripada atas, mula daripada bawah. Iqra' pun tak apalah. Iqra' satu pun iqra' satulah. Yang penting aku nak belajar, bagi boleh baca Quran. Tidak ada alasan kita nak kata susah mengaji Quran, sebab Quran sebut pada kita beberapa kali dalam Quran. Allah sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan demi sesungguhnya kami bagi mudah Al-Quran itu untuk dibaca, dihafal, diingati, dilafazkan. Makna Quran Allah bagi mudah. Jadi kalau kita kata payah, maka tak betul sama sekali. Cuma perlu kepada usaha dan ikhtiar kita untuk kita belajar supaya bagi boleh baca Quran. Nabi kata apa? Bacalah Quran sebelum datang satu kaum yang membetulnya seperti membetulkan anak panah. Mereka menyegerakannya, yakni mahu balasan di dunia lagi, dan tidak mahu menangguhkan balasan di akhirat. Mana akan muncul golongan yang menggunakan Quran untuk mendapat habuan dunia. Nabi kata, sama ada mengajak Quran, mengaji Quran, gunakan atas nama Quran semata-mata kerana nak ambil apa? Ambil habuan segera atas dunia ni. Duit, pangkat, jawatan, puji-pujian, kemasyhuran.
nama dan sebagainya. Mereka sanggup nak ambil balasan yang segera atas dunia dengan membuang balasan yang kekal di akhirat nanti. Yang ni yang kita bimbang. Betulkan niat kita. Aku mengaji kerana siapa? Kerana Allah. Buat kerana ikhlas. Mengajar Quran pun kerana siapa? Kerana Allah. Soal orang nak bagi upah tu cerita lain. Ada Imam Nawawi sebut ya, depan sikit lagi. Masalah tentang hukum kita ambil upah dengan sebab kita mengajar Al-Quran pada orang lain. Ada perbahasan ulama'. Yang ni yang Imam Nawawi bawa di sini, pesan kepada kita, kita jangan jadikan benda tu sebagai alat untuk kita cari makan atau keuntungan kita. Kalau jual ayak pun jual ayak saja, bukan orang tak beli. Kena kait dengan Quran. Kait dengan Quran orang tak beli. RM10 sebotol pun orang beli. Contohnya. Jadi buat sesuatu tu tujuan apa? Tujuan nak cari keuntungan. Contohlah. Maka jangan ambil kesempatan atas nama Quran tadi ni. Buat program-program yang berkait dengan Quran. Kadang-kadang kita tengok Allah charge bayaran pun kadang-kadang sampai tak masuk akal. Sampai orang nak mengaji pun payah. Main masuk kelas sekali dua kali kena bayar sampai 1,000, 2,000, 700, 800. Mana ada orang ada duit nak bayar sedemikian rupa. Menyebabkan kadang-kadang sampai orang nak mengaji Fatihah pun tak boleh, nak mengaji Quran pun tak boleh. Yang dapat keuntungan besar siapa dia? Pihak penganjur, orang yang menganjurkan program tadi ni. Maka kita buat satu benda tu dengan tujuan nak dapat untung. Ni yang Nabi pesan, jangan jadikan Quran ni sebagai alat untuk kita dapat keuntungan. Tengok dia kata apa lagi. Makna apa hadis tadi? Mereka menyegerakan pahalanya. Mereka nak balasan segera atas dunia dengan Quran ni, sama ada dengan harta, duit ringgit, atau dengan sum'ah. Sum'ah ni memperdengarkan bacaan kepada orang lain supaya dipuji, supaya orang puji dia. Oi sedap baca, oi macam Mekah dengar, oi sayu baca, orang puji. Sonok bagi orang sedap dengar supaya orang puji, orang angkat dan orang viralkan dia dan sebagainya lah, tak kira lah. Hal ni nak kena jaga betul-betul. Lebih-lebih lagi dalam dunia hari ni, teknologi modernnya dan sebagainya. Bubuh dalam Facebook, orang boleh view, orang puji macam-macam, yang menyebabkan rosaknya amal ataupun kebajikan yang kita buat. Letak niat bagi betul. Ni tengok bagaimana satu kisah. Dan daripada Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, berkata ia, maksudnya telah masuk dua orang lelaki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam sebuah masjid. Satu hari ada dua orang sahabat Nabi masuk semayang dalam masjid. Maka selepas imam memberi salam, bangunlah seorang lelaki. Dua orang sahabat Nabi pada satu hari masuk dalam masjid, masuk dengan tujuan nak semayang jemaah. Lepas daripada semayang jemaah tu, imam beri salam, selesai semayang jemaah, bangun seorang lelaki dalam ramai-ramai jemaah hak semayang sekali tadi ni. Ada satu orang lelaki bangkit. Di tengah-tengah orang ramai tadi ada satu orang lelaki, dia bangkit. Maka membaca ia lelaki itu beberapa ayat daripada Al-Quran. Bila dia bangkit tengah khalayak ramai, tengah jemaah semayang tadi ni, dia pun bacalah beberapa petikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ia meminta sedekah. Lepas daripada tu laki-laki tadi ni minta sedekah. Dia baca-baca Quran, dia minta sedekah. Minta supaya orang beri sedekah ke dia. Maka berkata salah seorang daripada keduanya, daripada kedua sahabat Nabi tadi ni, salah seorang daripada dua orang sahabat Nabi yang duduk sama semayang dalam jemaah tadi ni, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucap lafaz istirja', maknanya kita ni selalu ataupun disuruh ucap lafaz ni ketika mana ditimpa musibah. Idza asabatkum musibatun
idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila menimpa akan satu-satu musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna bila ditimpa musibah, kita disuruh cepat-cepat ingat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahawasanya kita ni adalah milik Allah, kepada Allah jualah kita akan kembali. Bila sahabat Nabi tengok satu orang lelaki dia bangkit, kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia minta sedekah, maka sahabat Nabi tadi ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna apa? Makna apa yang dia buat ni suatu musibah, satu benda yang tak baik. Guna Quran untuk minta sedekah supaya orang beri sedekah kepada dia. Mana? Banyaklah kadang-kadang kita duduk pergi pasar tani, tengok orang duduk baca Quran minta sedekah. Kan? Kut orang nak bagi lebih ke dia ke, tarik perhatian. Guna Quran untuk dapat supaya orang bagi sedekah, beri sumbangan dan sebagainya. Bila dia kata lagu tu, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kata, dia kata, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Quran. Nabi kata akan muncul golongan-golongan manusia yang meminta-minta dengan Al-Quran. Makna meminta sedekah atau meminta pemberian dengan menggunakan Al-Quran. Guna Quran untuk dia minta sedekah. Maka Nabi kata faman sa'ala bil Qur'ani, siapa-siapa yang meminta dengan menggunakan Quran, mana minta sedekah dengan guna Quran, baca Quran untuk minta sedekah, fala tu'tuhu, maka janganlah kamu memberi akannya, jangan kamu beri sedekah kepada dia. Maka di sini kita jelas Imam Nawawi sebut pada kita, nak habaq kepada kita, pesan kepada kita, jangan kita jadikan Al-Quran itu sebagai alat. Kita kena muliakan dia. Ni kadang-kadang kerana kepentingan kita, kita ambil Quran guna untuk kepentingan diri dan dunia kita, sedangkan Quran bukan untuk tujuan sedemikian. Kerana Al-Quran itu bukan untuk tujuan sedemikian. Apa pula hukum kalau seandainya mengambil upah? Maknanya kita mengajak Quran, orang bagi upah ke kita, orang berilah duit sumbangan upah kepada kita dengan sebab kita mengajak Quran ke dia. Ataupun kadang-kadang kita buat kelas, ada yuran yang dikenakan yang berpatutan, apa hukumnya? Baik kata Imam Nawawi, adapun hukum mengambil upah mengajar Al-Quran, mengajak Quran ke orang kemudian ambil upah, diberi upah kita ambil, boleh ke tak boleh? Maka bersalahan ulama padanya, ada perbahasan atau khilaf di kalangan para ulama. Maka mengikut apa yang dihikayat atau diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Al-Imam Abu Sulaiman satu pandangan, dia kata menegah ia mengambil upah atasnya atas mengajar Al-Quran itu, yakni tidak boleh mengambil upah mengajar Al-Quran, tak boleh. Satu pandangan kata tak boleh. Kalau kita mengajak Quran pada orang lain, jangan ambil upah. Ini pandangan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Dia kata tak boleh ambil upah dengan sebab mengajak Quran pada orang lain. Mengajak lah. Mengajak. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala beri upah pada kita akhirat. Ini khidmat kita dalam menyebarkan kalam Allah, supaya bagi orang boleh baca Quran. Biar duk tanduk. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran, orang yang mengajak Quran. Nak jadi orang baik ni pastikan kita belajar Quran. Nak jadi orang baik juga pastikan kita mengajak Quran kalau kita mampu mengajak. Kalau kita tak mampu mengajak, jadi orang yang belajar Quran. Makna dalam jadual pengajian kita seminggu ada kelas Quran yang kita masuk, ada kelas Quran yang kita mengaji, supaya bagi boleh baca Quran. Dah boleh baca Quran, ajak pula pada orang lain. Habis-habis tak ada pun cucu kita di rumah, tak boleh mengajak hafsab-hafsab pun, mengajak Iqra.
1, 2, 3, bagi dia betul bacaan huruf-huruf hijaiyah pun alhamdulillah. Dia boleh baca Quran mula daripada kita celek kenal huruf Quran ni dengan sebab kita ajak. Bagi kita duduk dalam dua golongan, sama ada yang belajar atau yang mengajarkan Al-Quran. Ni orang yang terbaik, yang baik, yang baik kata Nabi di antara manusia ni. Sebab tu orang-orang mengaji Quran ni orang baik-baik. Bila-bila lagi anak-anak kita hak mengapai Quran ni tuan-tuan ni. Bukan setakat belajar dah, mengapai 30 juzuk Quran. Mereka ni orang baik-baik. Jangan duk berasa benci, jangan duk berasa marah, jangan duk berasa sakit hati ke mereka. Mereka orang yang dekat dengan Allah hari-hari, mulut ni duk Quran sedia. Kena ada kasih, sayang. Tu satu pandangan. Dia kata tak boleh. Yang kedua, daripada segolongan ulama, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah, dan daripada segolongan lain pula, bahawasanya mereka berpendapat mengambil upah itu harus boleh jika sekiranya tidak disyaratkan. Kalau seandainya kita tak letak syarat, nak mengaji ngaku boleh tapi kena bagi upah, kita tak letak syarat pun, nak mengaji, mengajilah. Tapi bila kita mengajak dia, dia berilah upah kepada kita, kita pun ambil, maknanya tak apa. Kata pandangan yang kedua, boleh seandainya kita yang mengajak ini tidak meletakkan syarat untuk dia beri upah pada kita kalau kita mengajak Quran pada dia. Maknanya dia bagilah, dia bagi, kita ambil lah. Banyak mana pun kita tak kisah. Makna bukan syarat daripada kita nak mengaji mai. Tapi mereka nak bagi, ambil, tak apa. Ini pandangan yang kedua. Di antaranya juga, pandangan ini juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Sya'bi dan juga Ibn Sirin. Ini di antara kalangan tabi'in, ulama' sa'lah. Mereka kata boleh ambil seandainya tidak diletakkan syarat. Ambil je. Itu satu. Yang kedua tadi. Yang ketiga, dan manakala Ata, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan lain-lainnya harus, ini pandangan yang ketiga, harus yakni boleh mengambil upahnya, upah mengajar Al-Quran itu, sekalipun ia mensyaratkan upah melalui ijarah, makna upah yang sah, yang betul, yang munasabah lah. Maknanya boleh nak main mengaji kat saya ataupun kelas saya, tapi ada yuran sikit saya kena, sebulan RM30 ke RM50. Boleh tak boleh? Boleh. Maka letak syarat tadi ni dengan munasabah lah. Mengaji Quran tadi ni dengan munasabah. Kelas seminggu 2 kali kena bayar RM50. Yalah, bayar tadi ni bukanlah semata-mata upah. Kadang-kadang untuk urusan-urusan bayar bil tu bil ni dan sebagainya, supaya kelas tadi ni berjalan dengan lancar. Boleh tak boleh? Boleh. Ini pandangan daripada Ata, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi boleh. Cuma tadinya kita jangan letakkan matlamat kita, aku nak buka kelas ni pasal apa? Pasal dengan kelas Quran ni boleh buat duit. Tu lari matlamat kita. Buka kelas Quran, dengan kelas Quran boleh buat duit, boleh cari untung. Dah tak ada kerja sangat dah orang yang mengaji Quran. Kita pun letak syarat kadang-kadang yuran sampai melampau-lampau. Buat satu program, create satu program Quran bagi orang ni dekat dengan Quran. Tapi yuran yang kita kenalkan kadang-kadang tak masuk akal. Supaya apa? Supaya daripada program sehari 2 hari ni boleh dapat puluhan ribu, boleh dapat keuntungan. Sembang pula buat kelas 2 hari, tengok boleh dapat 100 ribu, 200 ribu. Hak ni yang kita tak boleh letakkan Quran ni sebagai matlamat untuk kita cari makan dalam kehidupan. Mengajak dengan ikhlas tuan-tuan. Mengajak dengan ikhlas. Allah bagi pasal kita mengajak ni kalam dia. Jangan duk minta ke orang. Allah beri pada kita dengan sebab apa yang kita buat ni, kita nak menyebarkan kalam dia supaya orang lain boleh baca Quran. Kita dah dapat, Allah beri anugerah pada kita boleh baca Quran, kenal Quran, reti Quran, sampaikan Quran tu pada orang lain supaya orang lain juga boleh baca Quran. Dan ini juga salah satu ilmu yang manfaat yang kita tinggal pada generasi-generasi yang lepas daripada kita.
Di antara benda hak kita mengharapkan lepas daripada mati, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Lebih-lebih lagi lah ilmu kalam Allah ajak pada orang, tak usah bimbang, Allah akan bagi pada kita. Yakin dengan Allah. In ajriya illa 'ala Allah, pahala yang ku harap Allah lah. Tak lagu tu. Tapi kadang-kadang kita buat tadi ni kerana nak keuntungan. Jangan. Nak takut Allah tarik balik hak balasan akhirat yang dia nak beri pada kita. Sebab itulah Imam Nawawi sebut di awal tadi ni akan muncul golongan-golongan yang sanggup menggadaikan balasan akhirat dengan Quran tadi ni, yang Allah janji besar di akhirat tu. Tapi dia sanggup buang hak tu mata-mata kerana nak ambil balasan hak segera atas dunia ni, sama ada harta, duit, puji manusia, kemasyhuran dan sebagainya. Tu kata dia, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bukan tak boleh ambil upah, boleh, tapi dengan keadaan-keadaan yang telah disebutkan oleh para ulama tadi. Baik. Macam mana, apa dalil? Ulama kata, dan golongan yang menegah ambil upah itu mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu. Golongan yang kata boleh, depa ada hujjah depa. Banyak hadis-hadis sahih yang lain, kata Imam Nawawi, menunjukkan atas harus mengambil upah dengan sebab kita mengajak Quran tadi ni boleh. Sebagaimana yang dihuraikan tadi, boleh ambil upah. Dan juga golongan yang menegah daripada mengambil upah, pandangan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah di awal tadi, dia kata tak boleh. Tak boleh tu pasal apa? Mana dalilnya? Ada riwayat yang disebutkan daripada Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu, annahu 'allama rajulan min ahli as-Sufah al-Qur'ana fa ahda lahu qausan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in syarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Kama qala, Nabi kata apa? Bahawasanya ia Ubadah mengajar ia kepada seorang lelaki daripada Ahlus Sufah, mengajar Al-Quran. Ubadah As-Samit mengajak Al-Quran kepada salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni kita tahu sahabat-sahabat Nabi yang susah kehidupannya, tak ada rumah tangga. Kalau kita masuk dalam masjid Nabi, kita masuk kok pintu Jibril tu, kita tengok ada satu kawasan yang dia buat macam stage agak tinggi sekaki kan. Daripada lantai ni dia tinggi sikit kawasan tu. Setengah riwayat kata di situlah tempat tinggal Ahlus Sufah zaman Nabi. Susah. Makan minum pun harap kadang-kadang sahabat-sahabat bagi, Nabi bagi. Tapi Allah puji kepada mereka dalam Quran. Manusia menganggap mereka ni orang kaya pasal la yas'aluna an-nasa ilhafa. Pasal depa tak pernah meminta kepada orang. Padahal depa ni orang susah sampai tak ada benda nak makan. Di kalangan mereka siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tak pernah angkat tangan minta ke orang. Harap orang bagi. Susah tapi tak minta. Al-Quran puji kan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Baik, bila dia mengajak Quran kepada salah seorang Ahlus Sufah, maka ia makna Ahlus Sufah tadi ni, sahabat tadi, menghadiahkan kepadanya, kepada Ubadah As-Samit, busur anak panah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, kepada Ubadah, jika kamu suka, jika kamu mahu bahawa dibelitkan dengannya ataupun dibelitkan dengan busur anak panah tadi sebagai belitan daripada api neraka, maka terimalah busur tadi ni sebagai upah daripada kamu mengajak Quran. Ini ancamanlah. Sebab tu golongan yang kata tak boleh terima upah ni berdasarkan kepada riwayat ni. Nabi kata kalau kamu esok nak busur tadi, belit tengkok kamu, busur tu busur daripada api neraka, belit tengkok kamu di akhirat nanti, kalau kamu nak, kamu ambil lah upah daripada mengajak Quran tadi.
Sahabat tak maulah. Mana ancaman. Jadi ulama yang kata tak boleh ambil upah, mereka berpegang dengan hadis ni, kata Imam Nawawi. Namun demikian, golongan yang kata boleh, mereka ada hujah mereka hak lain. Di antaranya, mereka kata pada hadis ini ada masalah ataupun pertikaian tentang sanadnya di kalangan para ulama. Dan juga hadis-hadis riwayat lain yang mengatakan harus seandainya kita mengambil upah daripada kita diberi upah, harus kita ambil dengan sebab kita mengajar Al-Quran kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, apapun di sini, letakkan niat kita ikhlas kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah. Lebih-lebih lagi lah bila terkait dengan Quran ni, buat kerana Allah, mengajak kerana Allah. Allah akan ganti hak lebih baik daripada hak kita duk harap duit, ringgit, upah dan sebagainya. Kalau Allah tak bagi di dunia pun, akhirat. Dunia pun Allah bagi, insya-Allah. Akhirat lebih-lebih lagi lah. Sebab kita berkhidmat untuk kalam Allah. Sudah tentulah Allah tidak akan mensia-siakannya, bahkan akan memberi sebaik-baik ganjaran di sisinya. Ini Imam Nawawi bawa dalam satu tajuk yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan mailah sama-sama kita ambil semangat, kita ambil semangat baru, pakat-pakat dekat dengan Quran. Hak tak boleh lagi itu ikhtiarlah bagi boleh mengaji Quran. Mula daripada bawah pun tak apa, Iqra dan sebagainya. Hak kita dah boleh dah tu, mai suami ajak isteri, kalau isteri boleh, isteri ajak suami. Dalam rumah tangga kita ajak anak-anak. Kalau anak-anak besar dah, ajak cucu-cucu kita bagi boleh Quran. Jadikan generasi keturunan kita ni keturunan celik Quran. Kalau setiap keluarga main peranan masing-masing, insya-Allah anak-anak kita semua pakat boleh Quran, tuan-tuan ni. Bila ada Quran dalam dada ni, insya-Allah hidup atas dunia ni akan selamat. Pasal dia ada pemandu yang akan bawa dia ke arah jalan kebaikan. Aduk jadi masalah ni pasal Quran tak ada sikit pun dalam dada. Nabi kata man laysa fi jawfihi syai'un minal Quran. Siapa-siapa yang dalam jiwa dia tak ada sikit pun Quran, baca pun tak boleh. Kal baitil kharib, seumpama rumah yang runtuh, yang usang, yang roboh, kata Nabi. Rumah runtuh, rumah buruk, rumah usang ni siapa duduk, tuan-tuan? Bewak, ulang, kala jengking, jadi tempat orang hisap dadah, benda-benda yang buruk, makhluk halus, hantu raya semua ada. Jiwa yang tak ada Quran pun lagu itulah tempat bersarangnya iblis dan juga syaitan yang tunggu untuk menyesatkan kita daripada jalan Allah, wa na'udzubillah. Tapi bila ada Quran, insya-Allah Allah akan pandu pada kebaikan. Beri Quran pada anak-anak, jangan kita abaikan. Kadang-kadang kita nak bagi dia cemerlang dalam akademik dunia, kita tinggal hak akhirat, yakni Quran. Rugi sangat-sangat. Nak cemerlang terang mana pun dunia, Quran jangan tinggal. Hak ni kita nak pakai sampai bila-bila pun. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.